Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabil Mustafa Taha Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ila arwahil anbiya wal mursalin wal malaikati muqarrabin wa syuhada'i was salihin, khususan ila ruhi jadina Syaikhul Malik bin Abdullah waliduna al-malik fakir ila Allah wa rasulih wa fara'ihim wa ma yantasibu ilaihim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhami malaikatil muqarrabin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma tamim bil khair. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hadina as-siratal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala keagungan dan kebesaran Allah, ialah Allah yang bersifat dengan segala sifat-sifat kamalat, dan dia juga Allah yang bersifat dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan segala kemuliaan asma-Nya, yang mengadakan kita dan yang menciptakan selian makhluk ini, dan yang mengatur dan mentadbir alam ini. Serta dialah Allah pemilik bagi sekalian makhluknya, termasuklah kita. Dan dia Allah mengatur kehidupan kita ini dengan penuh kasih sayangnya dan dengan penuh sifat Ar-Rahman, yang mana seperti mana saat ini Allah Ta'ala menghimpunkan kita untuk dapat sama-sama kita solat berjamaah, dan kita dapat sama-sama memanfaatkan masa kita untuk merenung, bermuhasabah dan mengambil peringatan ini dengan jalan menuntut ilmu, supaya kita dapat mendekatkan lagi hati kita dan kehampiran hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita menyambung kajian kita pada kitab Kunci Perbendaharaan Ma'rifat ini. Insya-Allah kita sambung pada matan yang ke 121 lah. Tauhid asma. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hasyr 23 situ ni. Kita ambil surat 53 ada kita. Selawat salam kita ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa cahaya hidayah, petunjuk serta rahmat bagi sekalian alam. Dengan baginda lah kita beroleh dengan nikmat iman, Islam dan ihsan ini. Dan dengan baginda lah kita dapat benar-benar berubudiyah, mentauhidkan Allah. Dan dengan baginda lah kita benar-benar dapat bermakrifat dan berakhlak dengan akhlak yang diridai oleh Allah Ta'ala. Justru untuk menyuburkan lagi rasa kehambaan kita kepada Allah Ta'ala ni, kita mesti menguatkan hubungan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa walidi wan nasi ajma'in. Tak sempurna iman seorang kamu selagi mana aku tidak dicintai lebih daripada kamu mencintai kedua ibu bapa kamu, anak-anak kamu ataupun sekalian manusia. Di jalan untuk menyuburkan cinta kepada Nabi lah dengan berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita sama-sama berselawat dulu kepada Nabi dengan selawat badar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melimpahkan rahmat, keberkatan
dan rahmat kepada kita, dikurniakan iman yang bertambah, perasaan cinta dan rindu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah. Minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ghummah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Qala mu'alifu asy-syekhuna walidunal malik fakir ilallah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Tauhidul asma. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang menguasai yakni sekalian alam,
yang maha suci, yang maha selamat sejahtera, yakni dari segala kekurangan, yang maha melimpah keamanan, yang maha pengawal serta pengawas, yang maha kuasa, yang maha kuat, yakni menundukkan segala-galanya, yang melengkapi segala kebesarannya. Maha suci Allah dari segala yang mereka sekutukan dengannya. Surah Al-Hasyr ayat 23. Duhai perindu Allah Subhanahu wa ta'ala, tiadalah akan terlihat apa jua di alam ini melainkan adalah pantulan bagi asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala yang terpendam dalam hakikatnya. Tiada apa jua pandangan dan pengetahuan yang mampu sampai pada hakikatnya. Dunia ini dicipta sebagai pentas atau layar untuk Allah Subhanahu wa ta'ala memantulkan segala asma-asma'nya. Maka pandanglah duhai insan akan layar yang luas ini untuk melihat segala pantulan asma'-asma'nya, untuk dia menceritakan hal dirinya. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah sama-sama kita mempertingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sentiasa memperbanyakkan ingatan kepada Allah. Kerana di dalam Al-Quran Allah menyebut fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, nescaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu engkar dan kufur. Kemarilah sama-sama saya mengajak diri saya dan para jemaah semua, sepanjang kita duduk dalam majlis ilmu ni, kita sentiasa hidupkan hati kita dengan zikir Allah, 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 Allah sebanyak-banyaknya dalam hati kita, insya-Allah taala. Mudah-mudahan Allah taala mengurniakan kita rahmat. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Baik, kita bicara tentang tauhidul asma. Tauhidul asma iaitu tauhid peringkat yang kedua setelah mana seorang tu mencapai tauhidul af'al. Dan peringkat pembicaraan ini adalah peringkat tauhid syuhudiyah, atau dipanggil peringkat tauhid yang mencapai hakikat syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Hakikat dan makrifat ini adalah ihsan. Itu yang Allah, yang Nabi sebut dalam hadis tu, anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan ialah kamu beribadah seolah-olahnya kamu memandang Allah, atau tidak, sekurangnya kamu merasakan Allah Ta'ala itu memandang kamu. Jadi memandang Allah yang dimaksudkan di sini bukanlah memandang kepada zat yang hakiki, bukan memandang kepada zat yang laisa kamislihi syai'un. Itu sama sekali tidak tercapai oleh pandangan hamba. Pandangan kita manusia ini terbatas, tidak akan dapat melihat zat Allah yang hakiki, yang disebut juga dengan istilah zatul buhti ataupun kunhiz zat. Itu tak dapat dicapai. Hatta Nabi Mursalin sekalipun tak dapat melihat zatnya yang hakiki. Kerana Allah menyebut la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dia Allah, la tudrikuhul, kamu tidak dapat melihat dengan pandangan matamu. Wa huwa yudrikul absar, sedang dia pula yang melihat segala yang kelihatan, dan dia yang melihat mata yang sedang melihat. Sekarang ni mata sedang melihat, Allah kata yudriku, dia yang melihat. Absar, la yudrikul absar wa huwa yudrikul absar, wa huwa yudrikul absar, dia yang melihat segala mata yang sedang melihat. Wa huwal latiful khabir, dan dia Allah yang maha halus, lagi maha besar Allah Ta'ala. Jadi zat tidak dapat dicapai.
sifat tak dapat juga dicapai. Kerana sifat Allah Ta'ala dipanggil sifatul qa'imatun bizatih. Sifatul qa'imatun bizatih. Sifat yang qadim, yang sedia, bukan yang baru. Yang qa'im, berdiri pada zatnya, maknanya yang ambil pada zatnya. Maka sifat tu, bila zat kata tak dilihat, sifat pun tak boleh dilihat. Sifat mana? Sifatul ma'ani. Sifat ma'ani Allah Ta'ala, sifat yang menjadi induknya. Sifat kamalat, sifat jalal, sifat jamal, sifat kamalat, sifat azim, sifat qahar ni tak boleh dilihat. Yang boleh dilihat adalah makhluk ni. Selain daripada dia tak boleh dilihat. Jadi zat dan sifat tak boleh dilihat. Maka asma' adalah nama bagi sifat, dan af'al adalah perbuatannya yang menyatakan sifat. Pun perbuatan Allah tak juga dapat dicapai hakikatnya. Bagaimana Allah Ta'ala buat tak tahu. Dan yang dapat dicapai kesan perbuatannya. Kesan perbuatan. Kalau kita ngaji tauhid dalam perbahasan sifat 20, dia panggil itu infial, kesan perbuatan sifat. Jadi Allah, bila sebut kalimah Allah, yang sering kita sebut dan kita peringat semua, kena peringatlah. Sebab kita ni ghaflah, kita lalai dan kita sering lupa. Walaupun di sana ada sebut Melayu mudah lupa, tapi kita tak lupa. Kita tak lupa apa yang berlaku realiti depan mata. Mudah lupa. Apa yang paling mudah lupa? Lupa kepada Allah. Itu yang paling teruk sekali, yang menjadi suatu kebinasaan dan suatu perkara yang amat ditakuti oleh orang-orang soleh, ialah kelupaan dia dengan Allah. Takut lupa ini. Maka kita peringat, di dalam kalimah Allah ni ada 4 huruf, alif lam lam ha. Itulah menyatakan zat, sifat, asma', af'al. Jadi 4 ini hakikatnya bila dinisbah pada Allah. Satu, laisa kamisli syai'un, dan begitulah difaham pada ayat tadi, la tudrikul absar, kamu tidak dapat melihat dan dapat mencapainya. Bila Allah kata la tudrikul, kamu tidak dapat melihat, maknanya kita tidak dapat mengetahui. Segala maklumat yang ada pada kita hari ini, segala ilmu dan segala pengetahuan, kerana melalui 2 sumber panca indera yang menjadi laluan bagi ilmu masuk, iaitu mata dan juga telinga. Bila Allah kata la tudrikul, mu tak boleh tengok, maka automatically ilmu tentang Allah tak akan masuk, tentang hakikat diri dia tak akan dapat. Yang kita dapat capai, benda yang kita boleh lihat, maka maklumat tu masuk ke dalam akal kita. Mana? Oh, ini botolnya begini, oh ini gelasnya begini, oh ini kameranya begini. Kita lihat. Nak tahu, tanya orang buta. Tanya orang buta. Tanya betul dia. Rupa sekian. Kamu kenal tak telefon hot jenis terbaru ni, namanya begini-begini. Semua ni ada depan matamu. Tengok. Dia kata, aku buta ke? Mu buta? Dia jawab, dia tanya gitu, aku buta ke? Mu buta? Mari sahabat seorang lagi tu, dua-dua buta. Mu buta mata, dia buta akal. Adakah kita tanya kita hok tak nampak, warna bentuk rupa, comel tak mu tengok telefon ni apa? Manakah dia tahu maklumat tu? Comel yang bentuk subjektif lagu mana dia tak tahu. Sebab mata tidak dapat melihat. Dia kata, Allah kata, mu tak dapat tengok aku, maka hakikat diri dia tak dapat dicapai dan tak akan tahu. Capai bila-bila. Dalil, bila kita dapat melihat Allah, dapat tahu Allah Ta'ala yang hakiki tu, maka Allah tu lemah. Suatu yang agung memang tak dapat dicapai dia. Dia dengan keagungannya, dengan al-azim dia, memang tak dapat diketahui hakikatnya. Sebab tu orang yang ma'rifah, dia kata, aku bermula dengan tidak mengenal, dan dengannya aku mengenal, dan kesudahnya aku tidak mengenal. Aku kembali tidak kenal. Dia tak kenal hal itu. Tuhan kan tak tahu, tak tengok, tak kenal.
Tak ada makhluk yang kenal Tuhan tu lagu mana. Diri yang ain dia, zatul buhti. Situ. Jadi yang kita boleh lihat makhluk, dan yang kita lihat pada makhluk ini adalah infial dia panggil, ataupun kesan perbuatan Allah. Dan pada makhluk ini yang kita dapat capai, kita dapat lihat ini bukan sekadar infial kesan perbuatan, tetapi padanya ada rahsia yang tersimpan, iaitu rahsia asma, rahsia sifat, dan rahsia wujuduz zat. Semua makhluk yang ada Allah Ta'ala cipta, Allah Ta'ala buat, Al-Musawwir dia buat, mereka bentukkan, maka semua tu dia taruhkan cerita-cerita tentang dia. Tak ada satu yang terpisah daripada cerita dia. Seperti seorang pelukis. Kita tengok satu lukisan dan pelukis. Kita tidak dapat mengenal pelukis. Kita hanya mengenal daripada lukisan dia. Lukisan itu tidak dikatakan perbuatan, kerana perbuatan duduk pada Tuhan. Tetapi lukisan itu adalah kesan perbuatan yang kena buat oleh si pembuat. Perbuatan. Ni perbuatan duduk dengan saya. Tak duduk pada, kalau kata saya yang buat meja ni, perbuatan buat meja duduk dengan saya. Perbuatan saya tidak duduk di meja. Yang duduk di meja ni yang kena kesan daripada perbuatan saya. Dia panggil kesan perbuatan saya, ataupun yang kena buat. Pembuat dan yang kena buat. Pembuat siapa? Allah. Yang kena buat makhluk dia. Jadi dia tak tinggal perbuatan dia pada makhluk dia. Yang dia tinggal pada makhluk dia ialah kesan perbuatan dia. Bekas-bekas. Maka bekas-bekas dan tanda itulah dipanggil al-ma'ani. Sifatul ma'ani, sifat-sifat ma'ani yang memberi bekas dan makna bagi Allah Ta'ala yang ada tandanya pada makhluk ni. Dan yang paling nyata dan sempurna menanggung rahsia ma'ani itu ialah diri kita, insan. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kita paling sempurna menanggung rahsia sifat itu. Tempat melekat bekas, tempat paling sempurna terlekat bekas daripada sifat-sifat Allah Ta'ala ialah kita, berbanding dengan makhluk lain. Allah sebutlah khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Ciptakan makhluk, dijadikan makhluk dengan sebaik-baik dan sesempurna kejadian. Dan antara kesempurnaan itu ialah Allah jadikan roh itu dalam urusan dia dan dalam rahsia dia. Roh kita ni, diri kita ni adalah suatu urusan yang istimewa dengan Tuhan. Sehingga orang musyrik tanya Nabi pun tentang roh, Nabi hanya menyampaikan firman Allah, qulir ruh min amri rabbi. Katakan kepada mereka Muhammad, roh itu urusanku. Bila kata urusan Allah, dia tidak terlepas dari tilik pandang Allah, dia tak terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala, pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Roh kita ni sekarang ni, mana tak terlepas daripada urusan dan pentadbiran Allah sekarang ni. Insan, maka di sana ada disebut al-insan sir wa ana siru. Insan itu adalah rahsiaku dan aku rahsia padanya. Jadi kita adalah insan yang menanggung rahsia Allah. Rahsia apa? Rahsia af'al, asma, sifat dan wujud, kenyataan wujud zat. Itulah rahsia yang kita tanggung, yang kita bawa daripada alam ruh dulu sampai sekarang, dan sampai kita balik lagi, kita buat balik, kita menanggung rahsia ni. Maka kita akan ditanya balik, sejauh mana yang kamu ketahui rahsia-rahsia aku ketika manamu di atas dunia dulu. Yang dulu ketika mana di alam lahut, aku sudah buka kepadamu tentang diri aku. Dan ketika aku mengambil perjanjian kepadamu dan aku bertanya kepadamu, kamu kata, ya bala syahidna, ya Tuhan, aku menyaksikan engkaulah Tuhanku, engkaulah yang ku cinta, engkaulah segala-galanya bagi aku. Bila kamu sampai di sini,
kamu tidak melihat aku segala-galanya. Kamu ada yang lain selain daripada aku. Kamu mencintai yang lain daripada aku. Kamu berkemahuan yang lain lebih daripada aku. Itu akan ditanya balik. Tak terlepas semua kita, daripada setiap orang daripada kita akan ditanya. Lalu bagaimana nak mengingat balik roh ni kepada perjanjian asal diri dia dulu? Maka sebab tu dia perlu melalui proses penyucian tauhid. Proses taharatut tauhid dengan kalimah la ilaha illallah. Sentiasa dia memperbaharui iman dia. Jadidu imanakum la ilaha illallah. Perbaharui semua iman kita dengan la ilaha illallah ni. Barulah dia balik mengingat semula dengan makna dan dengan pengertian dan faham la ilaha illallah. Di situ ada nafi dan ada isbat. Menafi segala ilah yang lain, ketuhanan yang lain, suatu perkara yang besar, yang hebat selain daripada Allah tu dinafi, dan diisbat hak hebat, hak agung, hak besar, hak diberhajatkan segala-galanya illallah, hanya kepada Allah. Maka dari situlah kata singkat balik mata hati tadi. Di alam dunia ni sekarang ni Allah buka tabir hati, dia nampak af'al Allah. Pada kesan perbuatan Allah ni dia nampak af'al Allah. Dia nampak asma Allah. Dia nampak kenyataan sifat Allah. Dia nampak kenyataan wujud Allah. Itu secara umum. Balik pada cerita lukisan dengan pelukis tadi. Pelukis, dia melukis suatu lukisan. Orang yang mengenal lukisan itu, orang yang tahu baca lukisan, dia akan tahu bahawa karakter, sifat seorang pelukis pada lukisan. Seorang yang minat ukiran, seni ukir kayu, maka bila dia tengok pada ukiran kayu, dia akan kenal sifat tuan. Dia akan kata, oh, halus hasil tangan tuan dia ni, halus begini. Nah, orang hendak minat, dia tak tahu apa-apa. Dia tengok macam tengok tunggu kayu. Orang minat cicing contoh. Ikat perok lagu mana, ukir lagu mana, dia kenal, dia tahu. Oh, ni mesti tukang. Oh, ni tukang ni halus ni. Kita hendak tahu kala sepak ke tengah jalan pun kita dah ambil. Tak tahu seni ni. Suatu benda, kalau kita tidak tahu apa dan tidak tahu rahsia, maka tidak ada minat. Jadi orang yang mengenal alam ini adalah ciptaan Allah dan lukisan-lukisan Allah, maka pada alam inilah dia dapat mengenal Allah. Maka Allah suruh kita kenal segala asma'-asma' dia, bukan pada diri dia, tetapi Allah suruh kita kenal asma'-asma'nya pada alam ini, pada lukisan alam ini, yang menjadi tempat dia mentajali, dia panggil. Kalau bahasa dalam kitab-kitab sufi dia sebut tajali, tempat dia melimpahkan, tempat dia memantulkan, tempat dia menjadikan cerminan, atau bahasa secara mudah Syekh kita guna dalam kitab ini, tempat dia menceritakan, tempat dia khabar tentang nama-nama dia ialah pada sekalian makhluk dia. Situ pak kita nak pandang. Kita jangan cari Ar-Rahman Ar-Rahim tu pada zat dia. Memang kita tak akan capai. Yang kita cari Ar-Rahman Ar-Rahim yang dipantul, yang ditajalli, yang dilimpah, yang dicerminkan pada diri kita dan kehidupan kita sehari-hari ini dan di sekeliling kita. Di situ jelas dan nyata kamu akan melihat betapa Tuhan itu kasih kepada kita dengan Ar-Rahmannya dan begitu cinta dengan Ar-Rahimnya kepada kita. Maka kerana itu muallif bawa ayat ni kepada kita yang sering kita baca dalam solat, iaitu surah Al-Hasyr ayat 23 ini. Wallahu allazi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan dia. Kita dah nafi dah, kita dah isbat. Segala kemuliaan tidak ada melainkan hanya Allah. La ilaha illallah. Tidak ada segala kemuliaan makhluk melainkan yang mulia itu Allah. Walillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Dialah Allah yang memiliki segala kemuliaan nama-namanya, maka kepadanya berserulah. Maka hak kita tengok orang ni baik, orang ni maaf, orang ni kaya, orang ni hebat, orang tu begini, itu adalah pantulan-pantulan asma'-asma' Allah belaka. Pantulan nama Allah belaka.
Kalau tidak daripada nama Allah Al-Afu, yang Maha Pemaaf, orang tu dak erti nak maaf kat orang. Kalau tidak kerana daripada pantulan nama Allah Al-Ghani, yang Maha Kaya, Al-Mughni, yang Maha Mengkayakan, maka nescaya orang tu tak akan kaya. Mari mana dia kaya, oh dia kerja kuat, dia begitu, dia projek gini, dia begini, dia macam-macam, kita kata. Orang yang pandang dengan pandangan tauhid, dia kata, dah, itu pantulan sifat Al-Ghani, Al-Mughni. Allah nak cerita bahawa dia tu yang kaya, bukan dia nak cerita kita kaya. Orang kaya, dia berasa dia kaya, dia tak nampak. Allah nak cerita pada diri dia bahawa aku tu kaya. Maka dia berada dalam istidraj. Nah, dia terus berada dalam istidraj. Hal ni kita takut istidraj. Nah, nikmat di dalam kemurkaan, nikmat di dalam bencana dan badai. Nauzubillah. Maka orang yang berada dalam nikmat sebenarnya dia memandang semua ni adalah kenyataan asma'. Huwal Malikul Quddus, dan dia menguasai sekalian alam. Al-Malik. Nampak? Minggu lepas bodoh gadang sekali Malaysia kita, berapa kali nak Al-Malik. Kita tanya hati kita, berapa detik, berapa saat, berapa ketika di dalam suasana yang ada di depan mata kita tengok begitu, begini, itu begini, kita kata inilah kenyataan-Mu ya Allah Al-Malik, Mu yang maha menguasai. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Allah sebut dah, nyata dah jelas, tapi mata hati kita tak nampak. Dia orang yang beriman dengan Allah, orang yang beriman dengan kenyataan-kenyataan yang ada di hadapan ini adalah segalanya af'al, segalanya tajalli sifat, tajalli asma' ni, maka dia akan tenang. Dia akan banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan banyak mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quddusus Salam, dialah yang maha suci. Segala yang lain dari Allah adalah hina sehina-hinanya. Kita ni rasa kita hina dengan Allah, maksud kita ni hina. Kita dari setitis yang hina. Yang suci itu Allah. Sebab tu apabila dipuji kepada kita dengan suatu kemuliaan, kita kata Alhamdulillah, segala puji itu balik kepada Allah Ta'ala. Kita tak rasa tak layak kita dipuji. Assalam, iaitu yang maha selamat sejahtera. Al-Mu'min, yang maha melimpahkan keamanan. Al-Muhaimin, yang maha pengawal serta pengawas. Al-Aziz, yang maha kuasa. Al-Jabbar, yang maha kuat menundukkan segalanya. Al-Mutakabbir, yang melengkapi segala kebesarannya. Subhanallahi amma yusyrikun, dan maha suci Allah dari segala yang mereka sekutukan dengannya. Ini ayat. Jadi Syekh menerus kepada kita menyebut, duhai perindu Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang merindukan Allah, tiadalah akan terlihat apa jua di alam ini melainkan adalah pantulan tajalli bagi asma-asma Allah Subhanahu wa taala yang terpendam di dalam hakikat di sebalik. Sebut kata terpendam di sebalik kenyataan yang zahir, di balik rupa yang zahir, di balik tengok langit, di sebalik melihat air laut, di sebalik melihat gunung ganang, di sebalik melihat manusia dan haiwan, di sebalik melihat perbuatan-perbuatan manusia, di sebalik melihat keadaan-keadaan perubahan alam, di sebalik itu dipanggil yang terpendam dalam hakikatnya. Yang terpendam di sebalik hakikat itu ialah segalanya pantulan dia. Dan tidak ada juga pandangan dan pengetahuan yang mampu sampai kepada hakikatnya, yang zat Allah Ta'ala, sekadar yang dia nak buka kepada kita saja. Sebab tu kita merenung, kenapa hati kita tidak dapat melihat kenyataan nama-nama ni? Kerana hati kita tidak dicahayakan. Hati kita tidak memiliki nur. Maka nak melihat tajalli ni, dia perlukan nur. Antara nur yang boleh kita dapatkan ialah dengan amal ibadah, dengan amal
istighfar, selawat, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia ni dicipta sebagai pentas, layar ataupun kita kata skrin untuk Allah memantulkan segala asma'-asma'nya. Kita bilang nama-nama Allah 99 nama. Daripada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Kemudian sampalah ke akhir As-Sabur. Semua tu lengkap pada alam. Kalau Allah nak buka satu-satu pada mata hati kita, kita akan nampak. Tapi cukuplah kita sharekan. Kalau Allah buka satu je, Ar-Rahman, dan ataupun Allah buka Ar-Rahim, kita jadi orang yang banyak menangis dengan Allah. Bukan menangis kerana tak cukup, menangis rasa malu kerana banyaknya kasih sayang Allah Ta'ala pada kita. Kita banyak menangis kerana tak cukup. Kita banyak menangis kerana nak itu ini dengan Allah. Bukan kita menangis kerana rasa malu. Lebih banyak sangat dah kita. Oh jadilah sampai menangis gitu dah. Sebab dibuka Allah Ta'ala kasih sayang dia tu kepada dia. Bukan sekadar pada apa yang dilihat di depan, pada diri dia, hatta sehelai bulu roma pun, kata guru kami. Kalau Allah buka kasih sayang dia pada bulu roma, pada bulu hidung kamu, pada bulu mata kamu, nescaya kamu menjadi orang yang rasa malu dengan Tuhan. Tapi itu tidak semudah untuk kita dapatkan kalau kita masih duduk dalam keadaan ghaflah dan kelalaian. Hati kita tak riadah, kita tak hidup, kita tak mujahadahkan hati kita supaya banyak ingat kepada dia, banyak zikir. Maka pandanglah duhai insan akan layar yang luas ini untuk melihat segala pantulan asma'-asma'nya untuk dia menceritakan akan hal dirinya. Lihatlah betapa pemaafnya dan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umatnya. Tiada lain melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat pantulan yang sempurna sifat Al-Ghafurur Rahim. Maka insan ni dicipta Allah, roh itu adalah yang paling sempurna dalam ciptaannya makhluk. Dan dalam roh, yakni makhluk ini, roh ini yang paling sempurna di kalangan roh ialah roh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu dipanggil dengan roh kita, roh Nabi kita ini dengan hakikat Muhammad ataupun nur Muhammad, roh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka dialah yang menerima pantulan daripada segala asma Allah yang paling sempurna. Sebab itu tidak ada manusia yang paling pemaaf di atas muka bumi ini melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas Nabi, dan tentu sekali Allah yang maha pemilik bagi sifat maha pemaaf, dialah yang Al-Afu, dialah Al-Ghafur, dialah Ar-Rahim. Sebab tu dia memaafkan hamba-hambanya di saat hambanya memohon ampun dan memohon maaf dengannya, dan dia menerima taubat dan suka menerima taubat hamba-hambanya dikala hambanya bertaubat. Kita kadang orang minta maaf kita pun kita tak maaf. Kerahnya hati kita. Orang minta maaf, kita tak maaf. Orang menunduk pada kita, minta kita terima dia, kita pun kadang kerah hati kita. Tapi tidak pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kena ikut jalan Muhammadiyah supaya hati kita jadi hati Muhammad, supaya PN kita jadi PN Muhammad, supaya segala anggota tubuh badan kita jadi seperti mana anggota tubuh badan Muhammad yang digunakan untuk ubudiyah kepada Tuhan dia. Sebab tu kita belajar setiap ilmu yang asas dia fardu ain, sama ada tauhid, fiqh, tasawuf, semuanya dia panggil permulaan bagi jalan menuntun kepada jalan Muhammad. Begitulah kita belajar kitab-kitab tasawuf, asas-asas, kitab Nawati ke apa, semuanya nakwi jadi kena anggota, kena hati supaya dia mengikut anggota itu dan sifat perangai Muhammad. Kerana bila dia mengikut perangai Muhammad, maka dia akan terjali pada diri dia. Segalanya adalah rahsia Tuhan belaka. Segala rahsia Allah belaka. Maka dia kata, lihatlah ibu yang amat menyayangimu, sentiasa menjagamu ketika kecil. Tengok mak kita. Ni analogi satu kiasan mu'alif wa mari. Dia kata tengok Tuhan
Tengoklah, mu tengok ibumu yang menyayangimu masa kecil. Seekor nyamuk pun dia tak wi hinggap, tak wi gigit mu. Tahu? Dah buh kelambu dah. Dia tunggu lagi pang kelambu. Oh, ada sayang. Dia tidur birah kelambu. Kelambu mahal dah ayahnya beli. Dah asuk tidur lena situ dah. Sayangnya ke dia. Takut, dia tengok lagi. Bayang macam ada benda terbang dalam. Oh, sayang ke dia. Maka sesungguhnya kasih sayang ibu ni tidak lain melainkan terpantunya daripada asma ar-Rahman Allah dalam jiwanya. Allah pantu dalam tu sifat ar-Rahman ni. Jadi hakikatnya Allah Ta'ala lah yang zahirkan asma ar-Rahman melalui jiwa dan wajah seorang ibu. Bila tengok begitu keadaan ibu, maka Tuhan nak cerita apa? Dia nak cerita, akulah yang memantukan Ar-Rahman, nama Ar-Rahmanku itu kepada seorang ibu. Maka dia begitu kasih kepada anak dia, dan dia reti untuk menyayangi anak dia. Kerana aku yang pemilik sifat Ar-Rahman itu. Dan dia nak beritahu, aku yang terlebih kasih kepada kamu melihat seorang ibu yang begitu menjaga anak dia. Maka katanya, jika pantulan asma Ar-Rahman ditarik dari jiwa ibu, nescaya tidak akan ada cinta pada ibu tadi kepada anaknya. Perhatikan, haiwan-haiwan yang tidak ada akal dan ganas, mereka juga menyayangi anaknya. Daripada manakah mereka pelajari dan ambil jiwa kasih sayang tersebut kalau bukan dari pantulan asma Ar-Rahman. Orang kita kata haiwan reti sayang anak. Ni manusia buat lagu tu ke anak dia. Ni pok buat lagu tu ke anak dia. Haiwan reti sayang anak. Baik, haiwan tu dia dapat mana, reti di mana, belajar mana kasih sayang. Tahu-tahu reti lembu dia panggil bodoh macam lembu pun, lembu sayang anak. Panda sayang. Dari mana dia ambil sayang? Dah muka dia bodoh, dah reti belajar. Dia belajar duan, ambil duan. Allah kata, akulah yang memantu sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ke sekalian makhluk, hatta haiwan sekali. Lalu kata, perhatikan lagi. Dia bawa kita suruh perhati ibu, tengok perhati pula haiwan. Dan perhati lagi, mereka yang memiliki kekayaan harta, dari mana mereka miliki? Jika mereka mengatakan dari usaha, daripada titik peluh dia semata-mata, maka dia tertipu. Macam kita kata tadi, dia tertipu. Sedangkan berapa ramai yang berusaha tapi tidak memilikinya. Kalau kata daripada usaha, ramai mana yang berusaha sama keras juga dengan dia, tapi tak dapat. Hakikatnya mereka mendapat pantulan asma al-Ghani, sehingga terpapar imej kekayaan pada mereka. Sungguh kita belajar ilmu usuluddin, usaha ikhtiar tak beri bekah. Yang memberi bekah Allah. Hak tu hak basic dia beri pada kita. Bila kita naik kepada peringkat tauhid perbahasan zauq, muraqabah, tauhid perbahasan syuhudiyah, maka kita pun faham selalu, benarlah pegangan i'tiqad ahli-sunnah ni, bahawa usaha ikhtiar tak beri bekah. Hak beri bekah Allah. Sebab apa? Nyata sungguh hak ada pada dirimu ni. Hak mu kata ilmu tadi ni, dia jadi nur sungguh. Hak mu kata usaha ikhtiar tak beri bekah, yang beri bekah Allah, dia jadi nur, dia jadi cahaya, wisuluh sungguh mata hatimu. Oh, nampak ada benda hari ni, tak ada beri bekah. Hak dia belaka maha kaya. Kadang-kadang tak usaha, kali nak mari atok, ada juga. Kadang ada usaha dah habis, berhempah pula usaha, taknya beri, tak beri juga. Ni benda. Ni orang ada tauhid, pegangan tauhid. Ni pandang hak dia. Jika pantulan tersebut ditarik kembali oleh Allah SWT, maka kembali insan pada imej sebenar dirinya yang miskin. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. Itu Tuhan kata, manusia, mu sebenarnya fakir miskin. Hak sebetul-sebetulnya mu ni fakir miskin. Wallahu ghaniyul hamid. Dan sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Kabur sebab betul kabur. Sebab kita tak sedar. Kita tak sedar sama. Kita duk rasa kita duk rasa kita milik. Sedangkan Allah kata, kamu sekian. Allah sebut kamu ni miskin, Allah maha kaya.
Kaya kok mana, mari pun selah pakai yang pun tak ada. Orang beri ubik gitu. Ubik lah yang bogeng. Balik pun kalau orang nak balut kita, gitu juga kita. Mari tuk bidang balut. Balik ujung ngapang balut kita. Tu je, kaya kita situ je. Hal lebih daripada tu boleh nak balik. Kalau nak buat lebih sikit pada orang lain pun dah nampak pelik dah. Kanda kita terik ni buat kayu lain ni. Kayak gini. Kayu ni nak cengar ke selimbang. Kita masa hidup dulu suka kayu jati. Perabot jati mah tu mah, kanda buat jati mah ni. Punya dak buat orang ni. Dia dak buat kita, muwasiat gitu pun dia dak buat. Dia dak buat. Habis-habis yang buat lebih sikit pun mubuh apa belidang atas tu. Lebih sikit pada orang lain. Dengan mozaik, dengan apa, dengan barma. Tu mungkin dia buat. Kalau nak bubuh kayu sengar, kayu selimau dia dak bubuh. Dia dak bubuh. Super orang lain kayu lepung macam orang lain kau. Kayu beton, kayu apa. Kalau mau besar pun bubuh kain sutera apa semua dia dak buat. Walaupun harus dia dak buat. Itulah kaya kita. Maka kata Syekh lagi, ialah mereka yang mendapat kemuliaan sehingga dihormati semua manusia. Ramai ini orang dimuliakan. Hak hina pun naik mulia. Dulu dihina-hina, dicerca, sekarang dimulia. Lalu bagaimana kita? Nak terus menghina? Janganlah jadi orang yang menghina. Kerana apa yang kamu lihat mulia ataupun hina, di sebaliknya. Kerana itu orang mukmin yang mencapai iman hakiki, dia melihat di sebaliknya. Allah nak muliakan dia, Allah nak hinakan dia. Dulu Allah hinakan dia, sekarang ni Allah muliakan dia. Allah boleh hinakan pula dia. Begitulah roda kehidupan. Bagi orang mukmin, dia melihat itu adalah keadilan dan kebijaksanaan Tuhan. Bijak Allah Ta'ala mengatur. Maka kamu tengok orang yang mendapat kemuliaan sehingga dihormati semua manusia, Allah SWT telah membaluti dirinya daripada dalam pantulan Asma' Al-Azim. Dia dimuliakan. Jika pantulan tersebut ditarik, nescaya insan tersebut kembali pada imej sebenarnya yang hina. Ni banyak dalam YouTube lego. Menteri-menteri kita balik bye-bye kan. Tinggal jabatan kementerian-kementerian ni tau. Ada orang share itu tuan guru kita TTIM. Nak tinggal kementerian dia tu kan. Sayu sedih pula. Mau pula edit dengan lagu sedihnya apa. Sedih lah tengok. Sikit lagi naik menteri yang baru pula masuk jabat dia, TTIM pergi pula. Adakah dimuliakan sama seperti kedudukan ni dulu sebagai berjawatan? Tak. Dudukan tarah tu kan. Sebab Allah yang mengangkat dan Allah juga yang menurun. Itu kita tengok hakikatnya Allah di sebalik. Lepas tu hak ada ni, dia turun pula lagi 5 tahun lagi. Itu begitulah. Dah lama 5 tahun sekejap je. Sabarlah. Maka segala pantulan-pantulan asma'-asma'nya yang dipantul pada insan adalah untuk menjadi ujian bagi mereka. Tu toh baru putih tu be. Ujian belaka. Jangan ingat menang tu dak ujian, kalah tu satu ujian. Ujian belaka. Allah menang ni ujian belaka. Ni Allah sebut dah, dunia ni wamal hayatud dunya ilal mata'ul ghurur. Sungguhnya kehidupan atas dunia ni adalah senda gurau dan satu ujian. Ujian bagi kita. Ujian bagi roh kita, sama ada memandang dia ataupun tidak. Memandang yang zahir atau memandang di sebaliknya. Ujian. Ramai. Ingat kita orang tak cara urusan apa itu ini, kita buat hal kita supaya kita tak terkait dengan permasalahan orang, kita duduk dengan hari kita. Kita dalam ujian kau, walaupun kita tak kait dengan urusan orang. Tambah gaul dalam masyarakat, duduk buat hal ni, balik kerja duduk rumah dia. Dah kerja pun masyarakat kau, kalau tak mahu duduk masyarakat, duduk dalam rumah senyap macam duduk dalam gua. Pun bermasalah, ujian juga. Ujian juga. Ujian dia dengan Allah. Tidak akan selesai. Mungkin dia boleh lari daripada ujian dengan orang, tetapi dia tetap di dalam ujian Allah. Maka kata Syekh, segala pantulan-pantulan asma'-asma'nya
yang dipantul pada insan adalah menjadi ujian bagi mereka, sama ada pantulan wajah asma yang berbentuk nikmat ataupun musibah. Semoga Allah Ta'ala memberi kita dengan dua sayap ni. Bukan dua sayap Tuhan, dua sayap untuk kita terus terbang dalam kehidupan ni. Majas bagi kias, bagi seekor burung, dia terbang di tengah udara di tengah udara yang tenang ataupun udara yang kencang, angin yang dia boleh terbang ataupun angin yang boleh menerbangkan dia. Dua tu dia perlukan sayap. Dia perlukan sayap. Maka kita perlukan juga yang dipanggil dengan sayap kesabaran dan sayap kesyukuran. Kita ada diuji dengan nikmat, kita syukur. Kita diuji dengan musibah, kita sabar. Tu je pakaian kita. Ilmu apa kau nak belajar, nak pergi siapa ke, tunggu dia ilmu sabar dan syukur dan redha. Tu je. Sabar, syukur, redha. Sabar, syukur, redha. Boleh pakai hak ni, tak ada apalah kita. Mudah-mudahan balik dalam keadaan qalbin salim. Hari yang memberi manfaat kepada kita itu hari yang tenang sejahtera, hati yang tenang sejahtera. Dan lagi kata Syekh, sesungguhnya segala pantulan yang asma-asma'nya pada alam tidak lain untuk dapat dilihat hambanya akan imej nama-namanya yang agung. Sesungguhnya Allah memiliki segala sifat-sifat yang agung yang tidak terkira. Alam dan insan adalah tempat dia memantulkan segala sifat-sifatnya yang agung dan indah. Baru sikit dia buka kita, tu pun tak buka habis. Tu pun tak buka habis. Ar-Rahim tu tak buka habis kita lagi. Kalau Ar-Rahim buka habis, super kata tak adalah. Nah, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus tu banyak lagi. Nama-nama yang dia tak buka dalam hati kita tu. Jelera, kita jadi fanat. Allah, ada buka sungguh. Kita rasa hidup ni tak ada bagi milik makhluk tu. Semuanya dia. Kita terpandang semua nama-nama dia, semua kenyataan dia. Maka kata Syekh, dia memantulkan segala sifat-sifatnya yang agung dan indah agar dia tetap menyaksikan keagungan keindahannya dan sekalian makhluk juga menyaksikan. Wa huwa yudrikul absar, dan dia yang melihat segala yang kelihatan. Dia tengok kita berkasih sayang. Dia tengok seorang ibu sayang kepada anak. Hakikatnya kasih sayang ibu kepada anak adalah kasih sayang daripada dia, dan dia melihat kasih sayang dia. Dia dipanggil dia yang melihat dia. Mana? Dah kita jadi dia retek dia. Jadi dia kau retek. Orang mula kata ilmu sesat gitu. Tiada aku melainkan dia yang memandang dia. Dia. Ayah bahasa ni bisa serah tinggi sikit. Tiada aku, yang ada hanya dia dan dia yang melihat dia. Ada dua pula, dia melihat dia. Tadi kata tak ada aku, hanya dia. Dah dia je semata, dia tengok dia. Dah mana aku? Tak ada. Tu backup fana. Fana billah. Tu cerita je kita ni. Dah kalau siapa sungguh makom tu dah mari ngajar sini dah, orang kurung kita. Orang kurung kita. Sebab tubik syatahat. Tubik boleh jadi rosak. Kalang kufur banyak. Kalang kufur. Semua Tuhan Melaka dah mengaku dia Tuhan. Kalang kufur. Rosak gitu. Jarang berlaku gitu. Kalau yang hak ni tidak berlaku gitu. Biasanya yang batin. Banyak yang berlego. Duduk sini sport. Duduk cerah kapung sport belajar. Gitu biasanya. Hak golongan batin. Ni Muhammad dengan Allah nampak tula je. Muhammad dia, Allah pun dia, tula je. Yang tu bank duduk pergi. Bank pergi dia. Tu contoh tadi kalang sesat. Bukan saya kata gitu, tu contoh kalang sesat gitu. Allah dan Muhammad satu juga. Allah Muhammad. Tidak berpisah dengan dia. Dia pun duduk main lolek-lolek tafsir dengan akal. Kosong lagi. Jaga. Mama ni pun tak kurang juga. Ilmu-ilmu gini. Kena bersih lagu mana. Ngaji ilmu 40 daripada awal. Ambil ilmu sanad daripada kalangan ulama ahli sunnah. Ngaji ilmu tasawuf, jalanan al-Imam Ghazali. Belajar tazkiyah nafsi. Makrifat pun duduk pada Imam Ghazali. Ilmu pembukaan hakikat pun duduk pada Imam Ghazali. Cukup dalam ahli sunnah ni. Ambil manhaj Imam Ghazali, cukup lah. Nak ambil tinggi lagi, Ibnu Arabi. Tu
pekat-pekat mereka yang perlu ada syekh, ada mursyid. Bagi kita orang awam, ngaji manhaj Imam Ghazali cukup. Batu menjadi satu silibus yang dia panggil silibus yang formal di dalam Nusantara kita ni. Baik pergi ngaji Indonesia, baik pergi ngaji Pertani, baik pergi ngaji di sebelah timur, belah Nusantara pun, di sebelah Filipin ni sebelah sana, tetap manhaj kita Imam Ghazali. Ngaji kita tasawuf Imam Ghazali. Dan jika pandang pada alam ini, dan dia kata lagi, dialah yang menyaksikan keagungan dan keindahannya, maka bertasbihlah apa yang ada di langit dan di bumi kepadanya. Subhanallahi ma fis samawati wal ard. Dan bertasbihlah memuji Allah yang ada di langit dan bumi. Termasuklah kita. Hakikat semua ni alam bertasbih memuji Allah. Termasuklah kita sepatutnya. Tapi kita tidak memuji dan bertasbih pada dia. Duk puji orang lain. Duk puji pada makhluk lebih. Mudah-mudahan Allah sedarkan. Walaupun lisan kita memuji pada makhluk, tapi hakikat batin kita menyaksi yang kita puji itu adalah dia. Yang kita puji itu adalah perbuatan dia, segala keagungan dan kesempurnaan dia. Maka jika pada alam Allah memantulkan imej sifat dan asma'nya secara berpecah-pecah, pada insan dipatulkan secara sempurna firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wallahu wa rasuluhu alam. Situlah kita ambil yang dapat kita ambil dulu pelajaran kita ni. InsyaAllah kita sambung lagi pada siri-siri kuliah kita yang akan datang untuk lebih memahami pencerahan-pencerahan bahasan tentang perbandaran makrifat ini yang dinakalkan oleh guru kami, Syekh kami Walid Ibrahim Al-Malik ni. Semoga Allah Ta'ala mengangkat darajat dan kedudukan guru kita di sisi hamba-Nya yang soleh, dan moga manfaat daripada asrar ilmunya ini beroleh kita dengan kefahaman yang benar, dan diberikan kita kekuatan untuk membersihkan hati. Akhir zaman kita perlu kepada kekuatan jiwa, kekuatan akidah, kekuatan pegangan tauhid. Dan kekuatan itu tidak akan beroleh kita melainkan orang yang duduk dalam kelompok membersihkan hati. Banyak berselawat pada Nabi SAW dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping terus menjalankan amal ma'ruf nahi munkar, di samping terus menjalankan wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa. Bukan duk selawat, duk zikir, duk dalam gua seorang, duk dalam rumah dak cara ke orang lapar luar, dak cara ke orang susah luar. Itu tipu daya juga. Sungguh jalan Rasulullah SAW ini jalan yang sudah lengkap, sempurna, komplit. Dia tunjuk belaka. Dia sebagai seorang pemimpin, dia sebagai ketua negara, dia sebagai seorang ketua keluarga, dia sebagai seorang sahabat, dia sebagai seorang peniaga, dia sebagai segala-galanya yang telah ditunjukkan sifatnya melengkapi kehidupan kita sampai akhir zaman ini. Cukup sempurna pada Rasulullah SAW. Moga Allah Ta'ala ampuni dosa kita, dosa ibu bapa kita, dan memanjangkan pahala-pahala yang ada pada malam ini kepada arwah-arwah ibu bapa kita, nenek moyang kita, dan sekalian guru-guru kita, insya-Allah. Mohon maaf banyak daripada saya atas kelemahan dan kekurangan, dan atas kelebihan sekali lah lebih masa. Tahu banyak, dan moga Allah Ta'ala memanjangkan usia kita boleh duduk lagi dalam majlis ini di masa-masa akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Astaghfirullahalazim.